Yang Muhammad Mamatang Pau. Yang Muhammad Yang Bertua, terima kasih atas kesempatan ini. Oleh kerana ini mungkin hari terakhir bagi ada di Parlimen sesi ini, kerana ada tentunya yang besar ada tidak bertanding, ada yang bertanding dan mungkin juga tidak dapat bersama, maka saya ingin menyatakan selamat kepada semua rakan-rakan di Pakatan Rakyat Liga Barisan Nasional yang telah bekerjasama dan berkesempatan bekerja, bahas dan harap supaya pandangan-pandangan yang dikemukakan itu hanya menyentuh dasar dan tidak tersinggung dari sudut pribadi, dari segi hubungan pribadi kita masing-masing. Saya ucap terima kasih juga kepada Yang Ketua dan rakan-rakan yang menunjukkan semangat persahabatan dan berbincang untuk memperkukuh institusi ini dan membahaskan undang-undang yang kita anggap kritikal bagi negara kita. Yang betul. Yang pertama, saya ingin melahirkan rasa bimbang kerana pada hari ini kita diminta membahaskan begitu banyak sekali undang-undang yang penting dalam satu hari, dan saya tidak faham mengapa pihak kerajaan merasakan terdesak untuk melakukan semua pindaan yang disebutkan tadi. Dan ini mempersulitkan kerana walaupun Yang Di-Pertua menyebut akta kesalahan pilihan raya menyentuh beberapa isu kecil, sebenarnya tidak. Saya akan menunjukkan bahawa implikasinya besar dalam proses perjalanan pilihan raya. Begitu juga dalam beberapa akta lain, akta universiti dan sebagainya. Saya ingin merujuk pertamanya kepada akta ini yang kita bahaskan. Ya. Kita telah dengar usaha Yang Berhormat Menteri Kota Marudu yang telah mempengerusikan dengan baik jawatankuasa dan beberapa isu prinsip yang mungkin di luar daripada keupayaan beliau telah juga disuarakan dan dikeluarkan dalam jawatankuasa minoriti. Tetapi saya ingin mengingatkan Yang Di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri dari Kota Marudu bahawa cadangan yang dikemukakan yang utama itu tidak diberi pertimbangan oleh SPR. Sehingga hari ini SPR tidak membentangkan cadangan jawatankuasa, jangankan difikirkan jawatankuasa minoriti. Jadi saya ingin hanya menegur di sini bahawa tentunya SPR tidak pandang serius laporan ini dan nampaknya pilihan raya yang akan diadakan dalam masa singkat tidak mempedulikan suara yang dikemukakan. Ya. Dan kalau dianggap laporan jawatankuasa minoriti oleh pihak Pakatan Rakyat ini tidak sesuai atau wajar, sekurang-kurangnya hal-hal penting yang dikemukakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri itu harus diberikan pertimbangan. Ini gagal diberi perhatian dan saya ingin membantah keras sikap SPR yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mendengar setelah puluhan jam dan jutaan wang dibelanjakan, dilemparkan begitu sahaja. Apa isu dia? Tuan Speaker, saya tidak jalan sekejap. Terima kasih. Jalan. Ya, Muhammad Matang Pau dan Ketua Pembangkang. Kali apa yang disampaikan tadi itu ada sweeping statement dengan izin, kerana laporan pertama interim itu telah pun memang dianalisa dan distudi oleh pihak SPR dan tidak kurang ada 4-5 yang telah pun yang bertindakan penggunaan dawat undi awal, cadangan kita supaya cooling off period itu dihapuskan. Satu lagi yaitu tak ada tak ada objection pada masa returning officer terima kertas calon. So memang ada beberapa peratusan yang telah pun yang bertindakan. Jadi kalau kita katakan sama sekali tidak, itu tak tepat juga. Tapi memang harapan kita lebih banyak yang mereka akan ambil tindakan. Terima kasih. Saya terima baik penjelasan itu kerana kenyataan ayat akhir yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri itu menjawab
pertimbangan saya. Saya tidak nafikan beberapa isu kecil diambil kira. Tetapi ayat akhir yang disebut oleh Menteri bahawa isu-isu yang dikemukakan tidak diberikan pertimbangan lagi. Dan umpamanya undi awal diberikan, ya, diganti dengan 240,000 undi pos oleh petugas SPR. Jadi balik asal juga jumlahnya. Ya. Tetapi isu-isu yang paling besar yang Mohd Menteri sedia maklum ialah soal daftar pemilih. Sama ada dalam kaitan dengan RCI yang dicadangkan ataupun daftar di Semenanjung umumnya, yang menjadi pokok perbalahan dan pertikaian ialah daftar pemilih. Dan ini yang gagal dilaksanakan, dan ini yang saya nak ketengahkan dalam membahaskan rang undang-undang Akta Kesalahan Pilihan Raya ini. Soal umpamanya penggunaan pemindahan soal istilah, soal berapa meter, saya tidak pertikai, saya setuju. Takkan istilah buang undi tak nak gunakan sekarang. Tempat mengundi, soal pusat mengundi, soal 50 meter ke 60 meter, 100 meter. Itu soal teknikal yang kita tidak pertikai. Tetapi masalah serius daftar pemilih tidak diselesaikan. Dan ini tidak dinafikan. Tidak dinafikan oleh jawatankuasa yang dipengurusi oleh Menteri. Tidak dinafikan dalam semua kajian. Malah yang paling ketara yang pengurusi ialah penghujung tahun 2011, ya, SPR mempamerkan 42,000 nama pengundi yang status kewarganegaraan itu diragukan kerana tidak didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Apa yang dilakukan sehingga ini SPR tidak bersihkan. Jawab mereka, pengurusi yang cukup tidak bertanggungjawab, kata ini hanya 0.3%. 0.3% itu menyebabkan BN kalah di Wangsa Maju, Pakatan Rakyat kalah di Alostar. Yang berhormat. Nak bagi jalan ya. Jadi maknanya jangan jawab begitu. Jawab bahawa 40,000 nama itu dah kalau jelas tidak didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara, maka dibetulkan saja. Apa yang tidak memungkinkan SPR, betulkan nama-nama yang tidak 42,000 orang yang bukan warga negara. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pauh merangkap Ketua Pembangkang. Dalam di awal ucapan ialah Ketua Pembangkang kita ni memang hebatlah kalau berpidato, bercakap memang. Boleh hancur batu dengan dia begitu cantik memohon kemaafan. Mungkin ini tali yang terakhir menjadi ahli parlimen. Cantik dan sesuai pun dengan kita. Kita memang suka seputih, diamlah seputih. Sahabat lama saya lah seputih. Dulu, kini dan selamalah seputih. SPR telah menyatakan. Jadi kalau Ketua Pembangkang guna perkataan pengurusi SPR tidak bertanggungjawab, saya rasa itu keterlaluan. Kerana Tan Sri pengurusi SPR, saya lihat dalam banyak pertemuan, begitu toleran, dia menerima semua pandangan-pandangan. Soal 42,000 ni, dia terikat kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Dia nak potong sebarang tak boleh, takut orang ni masih hidup. Ada setengah pengundi-pengundi yang telah diberitahu dia tak respon atas SPR punya kehendak itu. Dan Yang Berhormat Pematang Pauh, saya kadang-kadang senyumlah dengar hujah Yang Berhormat Pematang Pauh. Masa taklimat panggil tak datang. Dulu dia kerajaan. Masa taklimat SPR panggil tak datang. Pematang Pauh tak nak datang. Itulah susah. Pasti salah. 10 Duduk orang Yang Mat. aja anak Tak buah dia datang datang. panggil taklimat tak nak datang. 10 orang je anak buah dia Berborak datang. Pasti salah duduk Yang Mat. Tak datang. Bersemuka dengan SPR. SPR saya dengar hampir pukul 3 lebih. Melayan kehendak ahli-ahli parlimen. Saya ucapkan terima kasih pada SPR begitu memberikan perhatian yang hebat kepada ahli-ahli parlimen. Jadi ini sebabnya tak dapat nak bersihkan. Hari ini katalah tak potong nama ni. 3-4 bulan lagi orang ni dah mati. Masih lagi tersangkut nama dia seolah-olah macam tidak dipotong. Tapi dah mati. Pasal takkan tiap-tiap hari nak ubah daftar pemilih. Dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang ni,
dulu hebat dalam kerajaan. Dia tahu kerja SPR ni cukup bersih, cukup cantik, cukup telus. Dan apa ni? Ya, Mat. Kita yalah, cuma saya nak nyentuh itulah supaya jangan yang membangkang ni kan. Begitulah, janganlah nuduh SPR kan. Banyak negara-negara maju pun berjuta nama yang tak dibersihkan. Pun tak ada masalah apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang Muhammad Sri Gading jangan marah saya. Saya mungkin Yang Sri Gading tak berapa dengar atau tak berapa jelas. Saya tidak kata soal hidup atau mati. Saya kata ini dipamer 3 bulan, disahkan bukan warga negara. Jadi kalau disahkan bukan warga negara, ya, siapa sahkan? Tanya laporan. Dengar kejap. Dia bangun. Okey. Tengok. Mat Tampau, saya nak celah Mat Tampau. Tidak ada pernah pun kita dengar SPR mengesahkan 42,000 itu adalah pendatang asing. Ini ada SPR mengesahkan bahawa 42,000 itu adalah pendatang asing. Dari mana Mat Tampau dapat maklumat ini? Ini rekaan daripada Mat Tampau sengaja nak menimbulkan persepsi tidak baik SPR di kalangan rakyat. Memang inilah cara Mat Tampau. Saya pun tak kenal. Terima kasih. Saya dah bagi tahu saya tidak mau reaksi melenting macam itu biar lenggung je. Saya bagi tahu, saya nak jawab dengan tenang. Pertama, saya nak nasihatkan Yang Berhormat baca laporan dulu. Nyata Lenggung tidak membaca laporan. Kalau laporan itu menyebut pertama, Jabatan Pendaftaran mengesahkan. Kedua, bila Jabatan Pendaftaran mengesahkan, maka Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan jumlah ini adalah jumlah ragu. Okey, dia serah pada Jabatan Pendaftaran tidak daftar. Dengarlah dulu. Lenggong. Dengar. Tak, saya nasihatkan pertama Yang Berhormat ahli tadi parlimen sebut pendatang asing, sekarang sebut ragu pula. Laporan dulu. Nampak sangat sat belakang sat depan. Ya, Mat. Tak payah tengah-tengking, tak payah dulu. Saya bagi ruang untuk dia tanya secara sopan. Tak apalah. Baru saya sebut. Boleh tanya dengan sopan. Steady lah jambu. Sopan. Baik. Tanya dengan sopan. Dengar, ini 42,000 yang Sri Gading bangkitkan. Ya. Apa yang disebut oleh Jabatan Pendaftaran Negara? Tanya dengan sopan pun tak boleh. Jabatan Pendaftaran Negara kata dipamer 3 bulan, disahkan Jabatan Pendaftaran Negara bahawa ini bukan warga negara. Baik. Maka jawapan SPR setelah 3 bulan, walaupun orang ini warga negara, dia kata pengundi ini diragukan. Macam mana? Dah bukan warga negara, batal lah nama dia. Ini bukan soal hidup atau mati. Yang dibangkitkan oleh Sri Gading itu betul. Kalau mati atau hidup nak disahkan. Saya setuju. Tapi ini Bang Sri Gading,